Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok sambungan Sambungan, kita nak bincang yang lain daripada yang semalam sikit. Okey, secara generalnya kita dah belajar semua, tapi jenis soalan ada lebih kurang 3 jenis. Okey, 3 jenis. Ada paper 1, ada paper 2. So kita nak tengok jenis yang kedua. Okey, yang ni tak semalam jenis yang pertama. Soalan B, soalan nombor 15 tu jenis yang kedua. Okey, ni soalan yang ke-15. Macam mana cara dia diolah tu ya. Okay, so it is given that tangent A 3/4, tangent B 7/24. Lepas tu dia ada mention dekat sini angle untuk A tu sebenarnya acute angle. B pula reflect angle. Dia twist dekat situ. Okay, dia twist sedikit supaya pelajar faham maksud sudut tirus dengan sudut cakah. Kita belajar yang ni yang Mama Z kata dia ambil yang kata 1, 2, 3, 4 tu. Benda-benda ni lah. Jadi kita kena kuat sikit. So yang pertama kita nak tengok untuk tangent A dahulu. Sebab A tu adalah sudut asas. Dia boleh duduk mana-mana lah. Okey. So kalau kita tengok, kita memang tak boleh lari dengan gambar rajah. Okey. So sekarang apabila dia kata tangent A 3/4, maksudnya dia kata pula sudut tirus. Sudut tirus, jadi kita boleh bayangkan dia berada di sini. Okey, ni sudut A. Kemudian kalau kita bentukkan dia menjadi segitiga, kita terbelajar sekali teorem Pythagoras. Dia akan ada sudut tegak di situ. So dengan menggunakan Sohcahtois, tangent adalah opposite over adjacent. TOA. So opposite mata A bila dia pandang ke sini, opposite dia sekarang ni adalah 3. Manakala adjacent dia, dia punya bersebelahan dengan dia adalah A kita sekarang adalah 4. Itu motif yang pertama. Kemudian dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita boleh teka dah dia punya jejari di situ. Madam boleh tulis dia sebagai 5. Yang ni pengetahuan semasa tingkatan 1, 2, 3. Kita kena tahu situ. Dan sini adalah kosong darjah. Okey, dah selesai yang itu. Kemudian kita boleh jawab dah soalan A. Okey, soalan A dah boleh jawab. Yang pertama kita declare dulu maksud chord. Chord A. Caranya semalam Mama Z kata kita tengok huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga adalah T. Jadi kita boleh jawab soalan A. Soalan A, chord A sama dengan 1/, ambil huruf yang ketiga, 1/, tangent A. Sama dengan, kalau tangent A tadi 3/4, jadi 1 per tangent dia akan jadi 1/3/4. Jadi jawapan kita kalau kita tekan kalkulator pun boleh, nak congak pun boleh. Jawapan kita terus dapat 4/3. Itu Mama Z jawab soalan A. Kita buka dulu kepada soalan kalau ada, silakan. Faham lagi, Ustaz. Boleh faham Faham. Okey. Jadi kena juga terima hakikat KSSM dia memang kumpulkan, dia kumulatifkan daripada form 1, 2, 3
sampai kepada 5. Semalam ada kawan Mama Z tanya anak dia tingkatan 2. Dalam tingkatan 2 dah ada tajuk kebarangkalian. Malahan dia lebih susah daripada matrikulasi. Mama Z tengoklah. Jadi tak tahu macam mana. Boleh tak pelajar Malaysia hadap benda ni, kita tak pasti. Tapi kalau kita tengok trend matematik, kita nampak matematik kita menurun. Menurun. Okey, selesai soalan A. Mama Z nak jawab soalan B pula. Okey, Mama Z padam yang ini. Kita nak guna soalan yang sama. Tapi jalan kerjanya awak jangan risau, dah ada dalam bahan ulang kaji tu. Cuma tulisan Mama Z masa tu kita dah lama tak tulis dalam buku. Jadi saya tulis dah berhati-hati dah. Kadang-kadang ada jugalah yang comot. Dan tulisan saya memang besar. Kalau garisan tu dia bagi 1 cm, 1 cm lah tulisan saya. Besar. Okey, sekarang dah habis dah cerita pasal A. Kita nak pergi kepada B pula. Dan B pula adalah sudut refleks. Yang tadi tak apa, sudut tirus je. Yang ini sudut refleks. Jadi kita lukis dulu kita punya graf. Sini kosong darjah. Kemudian dia cerita pasal 7 reflect ni lebih pada 180 darjah lah. So Mama Z predict dia berada di sini. Okay, sudut reflect dia, maksudnya reflect ni dia besar yang inilah. Ni. Dia besar sangat. Tu reflect nak menunjukkan lokasi dia berada pada kuadran yang ketiga je sebenarnya. Kemudian kita boleh abaikan yang reflect ni. Kita fokus kepada sudut asas sahaja. Sudut asas dekat sini. Inilah dia huruf B. Kemudian kita boleh apply teorem Pythagoras. Kita boleh apply teorem Pythagoras. Dan soalan bagi tahu tangent B to A. To A. So opposite dia 7. Sini 7. Bersebelahan dengan dia 24. Okey, katakan yang tadi 3, 4, 5. Okey, kita boleh teka. Sekarang ni nombor besar. Okey, nombor besar kita boleh guna kalkulator lah. Nak guna teorem Pythagoras. Sebab nombor besar, kita boleh buat square root 7 square plus 24 square. Boleh guna kalkulator terus. Daripada kita congak salah, baik kita guna kalkulator lah. So dapatlah jawapannya 25. Okey. Kemudian satu lagi benda yang kena hati-hati sebab dia berada pada kuadran sana. So sana ni menunjukkan nilai ni, yang ini adalah negatif. Yang ini pun adalah negatif sebab dia ke bawah. Dia kalau kita buat koordinat, ni koordinat 1, 1. Dua-dua positif. Kalau berada pada kuadran yang ketiga, nilai X negatif, nilai Y pun negatif. So selesai kat situ. Kemudian Mama Z pergi kepada nak jawab soalan. Okey, nak jawab soalan yang pertama, dia bagi kat kita sin A tambah sin B. Kita pun gunalah rumus yang soalan bagi. Okey, rumus bagi. Saya tulis kat mana ni? Okay, saya cuba guna yang maklumat semalam dalam minda. Sin A cos B tambah sin B cos A. Saya cuba, kalau betul hafalan saya. Yang ini sebenarnya tak payah hafal. Mama Z boleh ambil kat atas ni. Ni. Ambil yang ni yang warna pink semalam. Dia sebenarnya dia main dengan sin dengan cos. Okay, dia main sin dengan cos sahaja. Mana dia tadi? Dia main sin dengan cos. Cuma sekejap A, sekejap B. Tadi sin A, yang ni tukar pula
A tu cos pula. Okay. Kalau nak guna ni lah, kalau macam nak hafal, terhafal pun tak apa. Mama Z tadi terhafal. Sekejap dia terlari ni. Okay. So dah siap sampai situ, rumus dah siap dah. Sekejap saya tengok mana dia lari ni. Okay. So sekarang kita nak kena cari beberapa maklumat, iaitu yang pertama kita nak cari sin A dan kita nak cari sin B. Sekejap lagi. Seterusnya kita nak cari cos B, lepas tu cos A. Jadi Mama Z dah terpadam yang tadi tu, sangat rugilah. Okay, sangat rugi sebab kita nak guna balik. Okey, tapi rasanya senang je yang tadi. Tengok yang A dulu. Yang A tadi rasanya macam ni. Sini tadi 3, sini 4, sini 5, sini A. Mama Z nak kena cari maksud sin A. So 3 per 5. Satu lagi Mama Z kena cari, iaitu cos A. Macam mana nak tahu cari ni? Tengok yang Mama Z senarai rumus tadi tu. So sin A Mama Z dah cari. Sekarang ni Mama Z nak cari cos A. Untuk isi nilai di hujung sini. Cos A. Cos A adalah kah 4 per dengan 5. Okey, selesai. Sekarang Mama Z nak pergi kepada cos B. Okey, untuk cos B, okay, dia akan jadi kah. Okey, kah di situ dia akan jadi negatif 24 per dengan 25. Kah. Kemudian Mama Z kena cari sin B. So, dia akan jadi negatif 7 per dengan 25. So, kesemua nilai Mama Z dah cari. Sekarang nak ganti dalam rumus saja. Yang pertama, sin A. Kita cari tadi, sin A tadi 3 per 5. So, Mama Z akan ganti di sini 3 per 5. Cos B. Cos B tadi Mama Z dapat negatif 24 over 25. That is cos B. Plus sin B, negative 7, 25. And then cos A tadi, 4, cos A. Cos A tadi, 4 over 5. Mama Z tulis kat atas ni sebab benda ni ganggu kat bawah. Tulis kat atas. Lepas tu yang the rest tu kita boleh tekan calculator je lah. Kita tak perlu congak dah. Kita tekan terus calculator. Okey, dalam calculator kita dia dah set sebab dia dah moden. 3 per dengan 5. Kita boleh buat simbol kurungan tu sekali je. Okay, negative 24 over 25. Terus plus dengan, okay, kita ada negative 7 over 25. So, darab dengan satu lagi 4 per dengan 5. Dari situ awak akan dapat jawapan akhir kita adalah negative 4 over 5. So, jawapan akhir dia negative 4 over 5. Alright. Tu ada dua soalan yang Mama Z bincang. Satu, soalan A tu yang mudah. B yang tinggi sikit saja. Dalam exam, lepas awak lukis dua-dua diagram tu, awak jangan padam. Rupanya nak guna lagi dalam soalan B. Okey, Mama Z buka dulu kepada soalan kalau nak bertanya. Sila dulu. Mama Z, reflect angle tu apa? Reflect, sudut lebih daripada 180 darjah. Dia ada satu lagi, dia sudut acute, tirus, cakap. Setahu nama yang lain, bukan reflect. Dia guna apa ya?
Cakah apa? Sekejap saya tengok buku Dia juga. tak reflect lah. Betul pelik sikit. Dia ada beberapa term tu. Cuma Mama Z kadang-kadang dia lama tak guna kan. Jadi lupa. Sekejap saya cek buku. Tapi kalau tengok nota awak punya SPM kan, panjangnya nota dia. Sudut. Dia tekankan yang reflect ni dalam masa kita form menengah bawah sebenarnya. Cuma bila turn kita nak guna yang bila kita dah tak terima ni, kadang-kadang benda tu kita tak ingat dah. Dia serang pelajar kat situ lah sebenarnya. Sebab itu Mama Z rasa penat lah untuk pelajar kata 5 nak ingat semua. Dalam buku AdMed ni Mama Z belik-belik ni tak jumpa. Tadi saya Google, dia kata sudut tirus, sudut reflect tu antara 180 dengan sampai 360. Oh. Siapa tu sampai 180. Dia ada satu lagi dia. Sebab Mama Z belajar dulu bahasa Melayu untuk nak term Mama Z dulu tirus, cakah, reflect. Yang lebih 180. Tapi Mama Z lupa lah ni. Kalau lepas pada cakah. Nanti kalau Mama Z jumpa term tu Mama Z bagi tahu. Tapi Mama Z lupa. Nak bagi kan salah pula sebab Mama Z video kan. Kan masuk video. Tapi kalau ikut yang jalan kerja Mama Z kira ni, ikut yang skema dia lah. Cuma maksud tu nanti Mama Z cari kemudian. Ya, boleh Kena buka buku tingkatan ataupun Mama Z Google nanti. Okey. Dia betul juga kalau awak tanya tu kan, sebab kadang-kadang kalau kita tak faham sudut tu macam mana kita nak lukis. So tirus, cakah, reflect. Obtuse. Awak sebut apa tadi? Obtuse. Tu satu lagi. Obtuse tu satu lagi. Term sekarang. Jadi acute ni awak tak pernah dengar? Acute dengar, cuma reflect angle. Oh. Tapi search kat Google ni kata tu reflect angle tu 180 sampai 360. Kalau positif. Kalau yang atas tu diguna yang satu lagi istilah yang Mama Z lupa tu lah. Ada satu lagi. Pernah nak Mama Z tanya. Cuma Mama Z pula masa dia tanya tu Mama Z tak tangkap. Sebab Mama Z lain. Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu pun dah lain sebenarnya. Jadi memori kita tak boleh nak link. Okay. Tapi yang cara buat ni boleh faham kan? Boleh. Nanti kita tengok lagi. Kalau jumpa lagi kita terang lebih yang tu. Okey, ni nombor 18. Okey, nombor 18. Dia seperti yang baru kita belajar tadi. Sebab tu semalam Mama Z tak terang yang ini dulu. Okey, dia bagi cosecant theta. Okey, dia bagi cosecant theta dalam sebutan K. Jadi untuk pelajar SPM, dia memang cukup takut nak ubah suai soalan. Dia cukup takut. Okey, katakan kita ada sekarang cosecant theta sama dengan K. K ni sebenarnya bukan duduk seorang-seorang. K ni sebenarnya per dengan 1. Lepas tu kita bersyukur sebab kita tak payah lukis penat-penat sebab dia cuma kuadran pertama. Kuadran pertama saja. Jadi bila dia minta kita mencari secant, okay, dia minta kita mencari secant
Mama Z buat bahasa Inggeris tu kita tengok huruf yang ketiga. Kita tengok huruf yang ketiga, huruf C, bermaksud soalan dia akan berubah menjadi 1 per dengan cos. Jadi dia dah selamat dah. Untuk soalan yang ini, awak akan dapati bahawa jawapan untuk soalan A ini straight to the point. Soalan A biasanya straight to the point. Jawapannya adalah 1 per dengan K. Itu dia. 1 per dengan K. Okey, yang tu boleh? Boleh. Yang tadi tentang tangent, yang ini tentang cos. So kita dah buat dua-dua ulang kaji dah. Okey, kemudian sekarang dia nak sin 2 theta. Dia kembali kepada yang tadi. Okey, dia kembali kepada yang tadi. Sin 2 theta. Awak boleh ambil terus sama ada rumus di atas. Ada rumus dan kita telah buktikan dia menjadi 2 sin theta cos theta. Semalam kita dah show. Tapi katakan pelajar tak ingat, boleh rujuk kepada rumus ganda 2. Mama Z double check dia keluar tak dekat senarai rumus. Kita check rumus yang terkini. Mama Z yang latihan kita buat ni latihan lama-lama sebab kita nak tengok soalan yang basic. Okey, untuk rumus rumus double angle. Sin 2 theta, sin dia bagi jadi tak payah hafal. Sin 2A dia tak guna 2 theta, nanti dia guna 2A. Awak salin terus je jadi 2 sin A cos A. Guna terus. Rumus ni dia bagi. Bagus dia bagi semua. Dia tahu dah pelajar tak nak jawab soalan dia kan, dia bagi. So dia bagi macam ni. Okey, kemudian lepas dia bagi, kita dah ada maklumat tentang cos theta. Yang warna biru ni dah ada dah. Yang warna biru ni adalah kita panggil dia cari. Okey, kita dah dapat tadi bersamaan dengan K. Yang ini dah bersamaan dengan K sahaja. Okey, so nak dapatkan yang lain tu, yang tak ada ni, yang kuning ni. Ni yang tak ada. So kalau Mama Z buat, jalan kerja dia sama dengan 2 tempat kosong dan kat sini adalah 1 per K. 1 per K ke K per 1 tadi? K saja K per 1 ataupun K. Jadi sekarang yang kita kena usahakan ni nak cari yang pink ni apa dia. Nak cari yang pink tu apa dia. Okey, so caranya ialah macam biasa kena lukis. Cuma kita tak perlulah lukis penat-penat sebab dia hanyalah pada kuadran pertama sahaja sebab dia dah bagi tahu nilai K berada di antara 0 darjah sehingga 90 darjah. Jadi mudah kerja kita. Okey. So kalau yang mana yang tak biasa, dia dah terbiasa lukis macam tu, tak apalah. Okey, kemudian kita tahu bahawa nilai cos theta tadi, kalau Mama Z unjurkan di sini, okey, ini katakan theta. Okey, maka terhasil sebenarnya segitiga yang mempunyai sudut tegak 90 darjah. Jadi kita akan apply theorem Pythagoras. So dia akan jadi cos. Kalau cos jadi kah. K kat situ. Dan dekat sini nombor 1. Sebab itu daripada awal Mama Z menambah
nilai cos theta bersamaan dengan K/1 supaya pelajar ada idea nak buat lukisan. Jadi macam mana nak cari nilai di sini? Kita guna teorem Pythagoras. Katakan nilai di sini adalah M. Okey. Nilai kita tahu nilai 1 sama dengan punca kuasa 2 K kuasa 2. Okey, K kuasa 2 tambah dengan M kuasa 2. Kalau kita belajar. So, kalau kita nak cari nilai M, yang pertama, Mama Z akan buang dulu square root. Dia akan jadi 1 square equals to K square plus M square. So, 1 kuasa 2 pun 1. 1 tolak dengan K kuasa 2 sama dengan M kuasa 2. Jadi, M sama dengan square root 1 minus K square. Mama Z ambil yang positif sahaja. Okey. Cara cari nilai M ni boleh? Boleh. Boleh. Okey. Jadi, sekarang nilai M ni Mama Z dah dapat dah. Nilai M adalah square root 1 minus K square. So, kita boleh cari sin theta sekarang. Sin theta sama dengan opposite over 1 yang ini. Over 1. Jadi kita masukkan nilai tu dalam kalkulator kita, dalam tempat warna pink tadi, Mama Z padan warna pink ni, kita masukkan nilai dalam ni ialah square root 1 minus K square. Jadi bila kita selesaikan, permudahkan, kita akan dapat 2K square root 1 minus K square. Macam tu. Okey, kita buka kepada soalan. Kalau ada, silakan. Kat mana rasa macam tak boleh nak cope? Sebenarnya yang satu tolak tu kuasa 2 tu boleh pemudah ke tak benar. Okey. So, kita tunjuk kat sini. Mama Z pergi kepada tajuk tingkatan 1 rasanya ni. Okey. So, bila kita ada segitiga dan dia bersudut tegak. Contohnya dekat sini Mama Z ada 3, dekat sini ada 4. Macam mana nak dapat nilai sini? Caranya ialah nilai tanda soal sama dengan nilai 3 kita kuasa 2. Nombor 4 pun kita kuasa 2. Dan dekat sini pun sebenarnya tanda soal kuasa 2. Sini pun tanda soal kuasa 2. Semua sisi kuasa 2. Oleh kerana kita nak mencari tanda soal, kuasa 2 pindah ke sana, dia akan menjadi punca kuasa. Itu menurut cerita teorem Pythagoras. Orang yang menciptanya Pythagoras. Jadi dari sini kita akan dapat punca 9 tambah 16 sama dengan punca 25, maka dapatlah 5. Itu yang kita belajar tingkatan 1. Masalah kita sekarang ialah dia bagi dalam begini. Dia bagi hukumnya di sini A, di sini B, di sini C. Jadi dalam nota kita tingkatan 1 dulu, cikgu kita buat sisi C bila kita kuasa 2 sama dengan sisi A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Itu zaman kita belajar dulu. Jadi untuk yang kita sekarang, nilai kita sekarang di sini adalah X. Di sini nilai yang dia tak bagi. Dan nilai
C dia bagi sama dengan 1. Jadi bila Mama Z masukkan dalam rumus teorem Pythagoras, dia akan jadi 1 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tadi dia bagi K. K tambah dengan nilai B kuasa 2 tu dia tak bagi. Tapi katakan pelajar nak Scammer suka call saya. Okey. So, katakan sekarang awak nampak 1 kuasa 2 tu mudah. Katakan awak kata, tak apalah Mama Z, saya nak buat 1 kuasa 2 1. Okey, boleh, tak ada masalah. Sebab kebetulan nilai dia 1. Kemudian sebab kita nak cari B, Mama Z kena halau K kuasa 2 pergi sebelah sana. Sebab kita nak cari B. So, dia akan jadi 1 tolak K kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Kita ada masalah lagi, kita ada kuasa 2 pula. So, nak hilangkan kuasa 2, dia akan pergi sini jadi punca kuasa 2. So, yang ini namanya teorem Pythagoras. Boleh tak? Boleh. Dia tinggi sikit. Sebab dia campur-campur. Dia campur-campur. Kalau tajuk ni tajuk trigo saja, kita fine. Ini dia kod soalan awak nanti dia campur dengan yang garis lurus yang jarak tengah, lepas tu jarak herok tu. Dia macam-macam dia boleh reka soalan. Okay. Bank soalan dia dah buat lama dekat awak ni. Cikgu yang buat bank soalan tu dia pernah mengajar kat matrik dulu. Memang cara dia fikir complicated. Jadi soalan awak pun complicated jugalah. Okey, sebab memang begitu arahannya untuk KSSM kita akur. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Nombor 13. Okey, nombor 13. Soalan tahun 2015. Okey, dia berpulas sedikit tahun 2015 ni. Pelajar pada tahun ni dah kerja dah sekarang umur 25 dah. Okay, pelajar yang SPM 2015 dah kerja. Betul, ada student saya dah kerja dah. Okay. So, sekarang ni dia bagi dekat kita. Kita dah tak payah nak fikir acute ke obtuse ke apa sebab dia dah mula bagi 0 sehingga 180 darjah. Maksudnya quadrant, first quadrant and second quadrant sahaja. Okay. So, bila kita buat lukisan, lukisan dan kita menjangkakan dia akan berada di sebelah sini kerana ada tanda negatif tu. Okey, di mana untuk paksi X, dia berada di sebelah kiri, kat sini akan jadi negatif 5 tu. Okey, negatif 5. Okey, kemudian ketinggian dia ni berada di atas. Sebab tu Mama Z letakkan negatif 5 di situ. Sekejap saya mungkin saya salah mana-mana ni. Sekejap sini jadi nombor 3. Saya kena buat dulu sekejap. Okey. So kita buat cos theta adalah kah? Mama Z H2 negatif 5. H2 5 nanti saya betulkan. Saya ni cos dia jadi kah kan? Kah. So adjacent over hypotenuse. Saya kena buat ni dulu baru saya tak salah. Okey, so kita ubah sebab kita dah tersalah kat sini. Okey, so yang pertama adjacent kita negatif 3. Dia kita kena follow yang ini. Yang ini berada di atas. Kalau Mama Z tak ada yang itu, Mama Z pun akan jadi salah. Sebab kita terbiasa dari tahun 1995 belajar gitu kan. So sini negatif 3. Okey, sebab biasanya kalau 3, 5 mesti ada 4. Jadi 5 tu mesti dekat hypotenuse sebenarnya. So kat sini adalah 5. Automatik kita tahu sini adalah 4. Sebab itu tadi Mama Z detect Mama Z salah. Sebab 3, 4, 5. 5 paling panjang. Okey.
So, dah selesai yang itu, negatif milik 3. Ada pelajar tanya, Mama Z, macam mana nak tahu negatif tu milik 3 ataupun milik 5? Jawapannya milik 3. Sebab dia paksi X dia yang negatif. Okey, kemudian dah settle kat situ, Mama Z tak ingat rumus ni. Okey, tak ingat rumus ni. Rumus tambah, Mama Z tak ingat. Tapi Mama Z rujuk buku yang ada depan Mama Z teruslah ni. Okey, sebenarnya Mama Z ambil rumus dari buku, iaitu kalau kita ada tangent A tambah dengan B. Rumus yang diberi. Bila kita tengok pada rumus, dia akan dapat tangent A, kalau tanda di sini tambah, sini akan jadi tambah tangent B, ada bahagi di situ, 1, kalau di atas ni tadi tambah, sini akan jadi tolak. Jadi kita kena bijak pilih rumus tolak. Lepas tu baru ada tangent A dan ada satu lagi tangent B. Tu baru pemilihan rumus. Kemudian Mama Z ada maklumat cos. Tangent tak ada. Jadi Mama Z kena buat benda baru. Yang pertama, Mama Z kena buat tangent theta. Okey. So theta, kalau kat sini duduk depan so kita akan ganti tempat A tu dengan tangent theta. Tangent theta dulu sama dengan, saya tulis comel sikit. Tangent theta sama dengan tangent to A. Mama Z dapat jawapannya negatif 4/3. Jadi tempat yang warna kuning ni, tukar warna lain. Tempat yang warna hijau ni, Mama Z akan tukar dengan perkataan theta dan Mama Z dah boleh ganti nilai di situ. Okey, kemudian untuk seterusnya nilai yang di belakang ni, ini adalah A tadi, ini adalah B. So Mama Z akan ganti dalam rumus. Tengok Mama Z ganti tapi herok sedikit. Tangent, huruf A tukar jadi theta, kemudian tambah dengan 45 darjah. Yang ini Mama Z dah ganti dengan 45 darjah. Sama dengan tangent theta tambah tangent 45 darjah per dengan 1 tolak tangent theta tangent 45 darjah. Okey, tangent theta Mama dah dapat tadi. Sama dengan negatif 4/3. Kalau tak pasti buat kurungan. Tambah tangent 45. Tekan kalkulator. Dapat 1. Per dengan 1 tolak tangent tadi negatif 4/3. Tangent 45 1. Kita dapat jalan kerja kita gitu. Lepas tu jangan risau. Okay, the rest tu kalkulator yang akan ambil peranan. Okay, cara nak tekan kalkulator, mula-mula buat pecahan dulu. Baru isi nilai di atas, negatif 4 per dengan 3 tambah dengan 1 per dengan 1 tolak. Kita jangan fikir nak satukan tolak-tolak jadi tambah, tak payah. Kita ikut kalkulator je. Tolak kurungan tolak 4 per dengan 3. Okey, katakan kita tak perasan. Tak apalah, darab 1 pun tak apalah, kita tak perasan. Sama dengan. So, kita akan dapat jawapannya negatif 1/7.
Okay, negatif 1/7. Okey. Kalau zaman Mama Z dahulu, bila sampai tajuk yang ini, masalah Mama Z pada masa tu ialah rumus. Mama Z tak gerti guna rumus. Jadi sekarang macam mana? Adam dengan Amir. Boleh ke tidak ni? Boleh. 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 Awak guna sepenuhnya. Kalau try tanya Cikgu Ahmed, rumus kat depan tu kalau koyak dari awal boleh tak? Supaya kita tak belik-belik lah. Sebab tapi you all dapat kertas soalan yang dah stapler kan? Zaman Mama Z dulu soalan buku lain. Jawapan kertas, dia bagi kertas helaian yang kena ikat tu. Zaman Mama Z macam tu. Jadi Mama Z boleh koyak rumus. Zaman awak kalau koyak kan tercabut muka surat belakang pula. Okay, nanti fikir yang terbaik. Pakat ni Cikgu Ahmed macam mana nak buat. Kalau nak koyak rumus macam mana, boleh ke tidak? Tanya dulu. Kalau dia kata tak boleh, tak apalah. Kalau dia kata boleh, cari jalan macam mana kita nak koyak supaya jawapan kita kat belakang tidak tercicir. Sebab Mama Z pun tak pernah tengok soalan awak sekarang ni. Cuma bila minta dengan anak Mama Z, soalan dia kata tak ada. Soalan kena hantar sekali sebab jawab dalam tu. Jawab dalam tu katanya. Alright. So kita try lagi. Nombor 20. Pattern semalam. Nak ulang ke nak buat sendiri? Nak buat sendiri. Yang ni pattern semalam. Cuma awak akan dapati awak kena tolak beberapa nilai lah. Sebab dia cuma nak sampai 180 saja. Tahun ni dia guna alpha. Tadi dia guna theta. Dia ikut je. Gamma, beta, dia macam-macam ada. Alright. So, yang nombor 15, yang macam kita buat hari ni. Tadi kita buat tangent theta dengan tangent theta tambah 45 darjah. Yang ini dia guna sin. Sin, lepas tu sama pattern. Okay, boleh cuba buat nombor 15 nanti ya. Okay, nombor 15. Mama Z nak pergi kepada yang paper 2, ingat? Sekejap saya buka paper 2. Saya ambil soalan sekejap Macam yang soalan pilihan tu, you all dah set ke nak pilih yang mana? Dah set belum? Ya, bahagian C tu kita nak pilih yang mana? Dah set ke belum? Nak ambil yang tingkatan 4 ke nak ambil yang tingkatan 5? Tingkatan 4. 4. Oh ya, tak nak yang tingkatan 5 satu Sebab biasanya yang tingkatan 4 tu index tingkatan 4. Index favorite. Tingkatan 4. Hukum sekejap. Index bab 10. Bab 10. Okey, bab 10. Lepas tu penyelesaian segitiga tak nak? Nak Okey. Sebab tahun lepas nak komen yang tahun lepas tak kerti pula sebab tak tengok soalan. Hukum linear? Yang form 5 dia ada tu apa? Linear programming, kinematik dan kinematik tu tak nak lah. tak nak. Macam Fizik integration, differentiation.
Oh, yang tu lah senang. Saya tak sempat jawab kot yang tu ni. Yang tu lah senang sebenarnya. Sebab soalan ni tiap-tiap tahun keluar sama. Sebab yang tu sebenarnya Mama Z ajar satu pantun je nanti. Bukan Mama Z ajar integration, Mama Z ajar pantun. Awak ingat pantun tu, awak boleh buat soalan MAT tu. Sebab pelajar dia tengok tajuk tu, lepas tu cikgu dia, ada setengah cikgu, dia boleh MAT tapi dia tak boleh fizik. Dia boleh MAT, fizik tak boleh. Soalan tajuk tu dia ke arah fizik. Tapi seronoknya soalan yang itu adalah kita boleh predict soalan apa nak ditanya. Sebab dia sama saja. Mesti tentang bentuk tudung saji ataupun kopiah. Kopiah tu dia rotate belah sama ada pasti X ataupun pasti Y. Benda sama saja. Okay, tengok nanti. Kalau ada rezeki kita try tengok sekejap. Okay, saya nak tengok yang ini. Soalan gini-gini. Kan pelajar tak boleh ni kan? Ke boleh? Dia rasa bahaya. Tajuk ni boleh lah ni? Tak boleh lagi. Okey, kalau kita boleh lukis guna apa nama? Sekejap saya tengok dia punya skema dia. Saya letak mana skema dia ni? Masa tu saya lukis dekat kertas je. Ni soalan tadi. 2000 saya download dulu. Sebab teknik yang ini kena ajar juga. Kalau tak penuh pun at least kita tahu nak buat sikit. Okey, rasa betul dah soalan ni? Soalan dia kalau kertas 2 dia panjang sikit. Mama Z dulu kalau kertas 2 tu tak tahulah berapa je skornya. Okey, so kalau kita tengok soalan yang 2011 dan Mama Z belik-belik soalan selepas tu dia sama. Cuma soalan yang tahun lepas je tak tengok lagi. Okey, kalau dia suruh sketch, dia tak sketch ni maksudnya lakar je. Kemudian kita ada negatif 3 sin 3/2x. Sudut dia tu daripada 0 darjah. Okay, 0 darjah sehingga yang ini sebenarnya 360 darjah. Maksudnya kita kena sehingga kalau kita pusing tu, ni pusing tu, sikit lagi pusing macam tu. Sebab pusing yang ini dia akan jadi sini 180 darjah, sini 360 darjah. Itu ikut pusingan lah. Okey, macam mana kita nak lakar? So caranya kita tengok jalan kerja Mama Z. Kita cuba cepatkan sikit. Besok kita akan sambung lagi. Kalau nak yang ini kita akan sambung lagi. Nak ajar juga pembuktian. Okey. So kalau kita ada begini, sebenarnya kalau ikutkan Mama Z akan menggunakan kalkulator. Okay. So Mama Z akan masukkan negatif
3 sin, lepas tu 3x per dengan 2. Okey, Mama Z akan lukis macam tu. Tulis macam tu. Kemudian, sebab soalan kata mula daripada kosong, so Mama Z tekan button calculate. Mama Z akan masukkan nombor kosong dulu. Yang kosong yang hitam ni nilai lama, nilai yang Mama kira lama. Awak punya awak masuk yang baru. Ni awak punya. Warna putih ni awak punya. Tekan sama dengan 2 kali. So jawapannya kosong. Sebab tu awak tengok nilai yang pertama ni Mama Z dapat kosong. Lepas tu Mama Z ambil nilai yang Mama Z kata tadi dulu. 180 pula. Okey, calculate. Masukkan 180. Ni nilai awak. Tekan sama dengan 2 kali. 1, 2. Mama Z dapat 3. Lepas tu Mama Z test pula 360. Semua calculator. Calculate 360. Dapat kosong. Lepas tu kalau kita tak tahu dia nak turun atas naik bawah tu, kita boleh pilih beberapa nilai yang lain. Tak kisah sebab kalkulator kita canggih. Katakan pelajar pilih nombor 60 tadi. Calculate 60. Pelajar akan dapat nilainya -3. Okey, lepas tu calculate 120. Awak dapat kosong. Jadi daripada circle yang pertama tadi, awak dapati titik awak yang pertama duduk sini. Kosong. Tak nampak. Yang pertama kosong. Tak nampak juga saya guna warna merah lah. Kosong. Semasa 60, dia turun ke bawah. -3. So kalau nak buat graf kat sini, -3 lah. Lepas tu masa 120 kosong. 180 awak try nanti dapat 3. Jadi nilai kat sini 3. 240 kosong. Okey, kemudian kalau try 300 dapat negatif. Lepas tu awak dapat yang ini. Satu cycle. Yang penting bermula daripada 0 darjah sehingga 360 darjah. Lepas tu awak sambung titik ni, graf kita, graf sine, dia mesti ada macam sinusoidal. Okay, so bila kita sambung graf tu, mana nak guna pen ni? Pen warna biru saya guna. Okay, so bila kita sambung, dan kita tengok lepas tu dia pergi kat 0, lepas tu kita tengok dia naik pula. Lepas tu dia turun, pergi kat 0, lepas tu dia sentuh pula -3. Dan akhir sekali dia berhenti sampai 0. Gitu je sebenarnya kalau Mama Z dulu based on calculator. Tapi zaman Mama Z calculator tak canggih. Jadi Mama Z tinggal soalan ni pada masa tu sebab tak ada duit nak beli. Okey, macam mana untuk yang ini? Untuk lukis graf, okey ke tak? Okey. Okey. Awak try guna calculator. Dan awak kalau buat soalan tahun lepas tu pun dia memang cara lukisnya sama saja. Mama Z di matrik pun Mama Z suruh pelajar buat ni jadual untuk kita bantu kita buat graf. Okey, kemudian soalan seterusnya dia kata mana dia? Soalan seterusnya dia kata lepas dah lakar, okey, dah dapat 4 markah. Lepas tu dia kata hence using the same axis, sketch the suitable graph to find the number of solution. Number of solutions, ada S tu. For the equation, dia bagi equation yang ini pula. Dia bagi equation yang ini. Jadi pelajar kena ingat dia samakan dengan kosong tu. Okay, dia samakan dengan kosong. So kita pun boleh buat mana jalan kerja tadi. Dia samakan dengan kosong. Okay, bila dia samakan dengan kosong, maka sudut kita nanti, graf kita, paksi Y kita akan berubah sebenarnya. Dia biasanya dia akan jadi
pi per dengan x. Bila kita bawa yang ini ke seberang sana, awak akan dapat negatif 3 sin 3x per dengan 2. Yang ni kita dah buat graf tadi yang warna biru tu. Sekarang ni awak nak buat graf yang depan ni je. Graf yang depan tu saja. Awak cuba juga beberapa nilai. Tapi sudutnya daripada 0 hingga 360. So katakan Mama Z masukkan pi per dengan x tu. Contohnya x kita adalah 180. Okay. Kalau x kita 180, awak akan dapat macam ni. Nak guna kalkulator boleh, nak congak pun boleh. Sebab pi kita tahu dah. Okay, so pi silap. Shift sekejap tangan saya besar ni. Ni. Shift pi per dengan x. Okay, kalau awak gantikan okay, awak tekan calculate. Awak gantikan katakan 0 darjah. Okay, dia dapat macam tu. Kalau dia bagi jawapan macam ni, maksudnya infinity. Okay, kalau kita go to, awak masukkan calculate, awak gantikan 180 darjah. Awak akan dapat nilainya adalah, dia tak boleh baca pi. Pi itu adalah 180. Per dengan 180, dia tak boleh bagi kat saya. Jawapannya sepatutnya 1. Okay. Yang kedua ni adalah pi per dengan x. Pi di atas tu 180 darjah. X yang kita uji tadi 180 darjah. Sebab tu Mama Z dapat 1. Kalau Mama Z gantikan pi x dengan 360, sebab tu Mama Z dapat setengah. Jadi graf tu graf yang ini. Okay, graf yang warna hijau. Ni. Dekat 180 tadi, nilainya 1. Sini. Sebab atas sini tadi 3. 1 kat bawah ni. Lepas tu 360, nilai tu berkurang lagi. Nilai tu berkurang jadi lagi kecil. Yang sebelum ni, infinity tu atas ni tak nampak ni. Okay, so bila kita sambung, graf tu jadi gitu. Lepas tu dia tanya berapa penyelesaian. Okay, so kalau kita tengok yang memotong kat sini adalah 1. Ada lagi tak? 2. Mama Z pun jawapan apa? So Mama Z dapati ada 2 solution. Tu ada ni. Mama Z dah tulis ni. Solution 1. Solution 2. Tapi dengan syarat, kena lukis dulu dua-dua graf tu. Alright. Mama Z buka kepada soalan dulu. Kat mana yang tak clear? Satu contoh ni dulu. Kita komen graf warna biru dulu. Boleh jawab tak graf warna biru dulu? Boleh. Okay, graf warna purple. Sekejap Yang ini kenapa Mama tak kata solution juga ni? Dia bertembung tak tu? Tak tembung. Dia tak bertembung. Kalau seandainya biru ni naik sikit. Kalau biru tu naik sikit, macam tu 3 solution. Tapi yang biru tu kita kena stop ngam-ngam dekat paksi ni. Jadi tak bersentuh sebab yang atas tu 1/2. 360 tu nilainya kosong. So tak apa, gini. So tadi Mama Z ada bagi contoh ni. Soalan ni ada banyak ni. Yang kita buat tadi baru tahun 2011.
Okay, 2011. So, mungkin pelajar nak tanya macam mana Mama Z buat tu. Pi per dengan X, bila Mama pindahkan dia jadi negatif 3 sin 3X per 2. So, ni graf warna biru, ni graf warna purple. Bila ada sama dengan, bermaksud graf mula-mula dengan graf yang kedua, dia sama tu mana? Sekejap payah pula graf saya buat ni. Okey, contohnya graf yang kedua macam ni. Contoh, tanda sama dengan dalam matematik ialah di mana dia berjumpa. Itu maksud dia. Jadi dia berjumpa yang pertama, sos sini, 2, 3. Sebab tu Mama Z ambil soalan ni, Mama Z bawa ke sebelah sana. Itu sebabnya. Cuma nanti kalau awak ada masa malam ni, awak tengok untuk proving, not sure awak nak ke tak proving, tapi awak try buat soalan 2012.